Pada 2015, dunia bola sepak digemparkan dengan berita siasatan ke atas FIFA oleh pegawai berkuasa Amerika Syarikat dan Switzerland berhubung kes rasuah yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Walaupun sudah ramai yang tahu mengenai amalan rasuah di FIFA, sememangnya sangat berleluasa sebelum pendedahan ini. Tetapi kemunculan beberapa saksi baru yang membolehkan pihak FBI dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendapat bukti baru untuk memulakan dakwaan. Pada awalnya, Amerika Syarikat memulakan langkah pertama dengan mendakwa 9 pegawai FIFA dan 5 eksekutif syarikat sukan atas kesalahan rasuah, menggelapkan mata wang dan penipuan cukai. Semua kesalahan ini didakwa dilakukan sejak tahun 1991 dengan jumlah yang terlibat adalah 97 juta. Beberapa jam kemudian, pihak berkuasa Switzerland pula mula melancarkan siasatan terhadap proses undian hak tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana skandal rasuah dalam FIFA boleh berlaku. Teruskan menonton. Latar belakang FIFA. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ialah badan induk antarabangsa. FIFA diasaskan pada tahun 1904 dan beribu pejabat di Zurich, Switzerland. Ia pada mulanya dicipta untuk mengawasi persaingan antarabangsa antara 8 persatuan kebangsaan di Eropah, tetapi kini terdiri daripada 211 persatuan kebangsaan dari seluruh dunia. Terdapat 6 konfederasi yang diiktiraf oleh FIFA yang menyela permainan bagi pihak organisasi di benua dan wilayah yang berbeza di dunia. Pada 2018, FIFA memperoleh pendapatan lebih 4.64 bilion US dollar, lebih separuh daripadanya datang daripada hak penyiaran televisyen. FIFA bertanggungjawab untuk penganjuran kejohanan antarabangsa utama bola sepak yang paling terkenal iaitu Piala Dunia. Skandal rasuah. Hak bidaan, hak penyiaran televisyen dan hak tajaan Piala Dunia termasuklah pertandingan lain yang dianjurkan oleh badan-badan gabungan FIFA merupakan sumber pendapatan terbesar bagi FIFA. Disebabkan oleh itu, ramailah pihak yang ingin mendapatkannya. Untuk mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan tadi, syarikat-syarikat dan negara-negara kaya akan melobi undi daripada pegawai-pegawai FIFA yang menguruskannya. Proses melobi undi sebenarnya bukanlah sesuatu kesalahan, namun ia menjadi kesalahan apabila mereka menggunakan wang untuk melobi undi, atau dengan kata lebih mudah, menggunakan rasuah. Apabila pegawai FIFA memperoleh duit rasuah, mereka mahukan duit mereka bersih di sisi undang-undang kewangan. Jadi, mereka menggunakan cara dengan menipu bank untuk membolehkan wang mereka nampak bersih tanpa sebarang kesalahan. Bagaimana dengan menggunakan nama FIFA? Apabila urusan kewangan mereka dibuat atas nama FIFA, wang kotor mereka juga tidak akan dikenakan cukai yang tinggi. Hal ini kerana FIFA didaftarkan di Switzerland dalam kategori organisasi kebajikan. Kemunculan beberapa bekas pegawai FIFA yang mula membuka cerita mengenai kegiatan haram ini memberikan bukti yang cukup kepada FBI untuk membuka kes baru terhadap pegawai-pegawai FIFA. Antara yang paling banyak membuka cerita disertakan bukti adalah Chuck Blazer yang merupakan wakil Persatuan Bola Sepak USA ke FIFA. Beliau mengaku telah menerima rasuah lebih 2 juta US dollar untuk memberi undi kepada pelobi. Transaksi duit rasuah yang diterima oleh pegawai-pegawai ini dilakukan melalui bank-bank Amerika Syarikat. Disebabkan inilah mereka ini didakwa di Amerika Syarikat. Proses bidaan Piala Dunia Rusia dan Qatar. Apabila Rusia diumumkan sebagai pemenang hak tuan rumah Piala Dunia 2018, perwakilan England yang turut mahukan hak tuan rumah pada 2018 telah mendedahkan bahawa mereka perlu membayar sejumlah wang kepada pegawai FIFA untuk mendapatkan undi daripada mereka. Bagaimanapun, FIFA enggan melancarkan siasatan berhubung dakwaan di England tersebut. Kemudian, apabila Qatar diumumkan sebagai pemenang hak tuan rumah Piala Dunia 2022, ramai pihak mula mempersoalkan kewarasan FIFA mengadakan Piala Dunia di negara kecil pada musim panas di Asia Barat. Selain itu, mereka mempertikaikan bagaimana Qatar akan membangunkan fasiliti yang begitu banyak dalam tempoh 12 tahun, seperti stadium yang mencukupi untuk semua perlawanan bola sepak, hotel dan pengangkutan. Walaupun tidak dinafikan Qatar adalah sebuah negara untuk mereka yang suka kemewahan, namun negara ini juga terpalit dengan isu hak buruh dan hak kemanusiaan. Pada waktu tersebut juga, terdapat laporan dari pekerja mengenai buruh paksa, gaji buruh yang rendah maupun tidak dibayar. Inilah yang menjadi persoalan dan isu besar bagi kebanyakan negara yang melobi untuk mengadakan pertandingan bola sepak FIFA yang paling berprestij ini. Bermula dari situlah, mereka mula mengesyaki ada unsur pembelian undi yang dilakukan Qatar. Kredibiliti Qatar untuk meraih undi mula dipersoalkan, lebih-lebih lagi apabila satu demi satu bekas pegawai FIFA mendedahkan rasuah yang berlaku ketika proses melobi undi dilakukan.
Selepas isu Qatar, FIFA tunduk dengan desakan ramai pihak untuk melancarkan siasatan ke atas proses pengundian hak tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Ketua Jawatankuasa Siasatan adalah Michael Garcia, iaitu peguam terkemuka di Amerika Syarikat. Apabila laporan Michael Garcia siap, FIFA pula enggan menyiarkan laporan siasatan tersebut secara terbuka. Hal ini membuatkan Michael Garcia meletakkan jawatannya sambil melabel FIFA sebagai badan yang tiada kepimpinan. Selepas beberapa ketika, akhirnya FIFA menyiarkan juga laporan Michael Garcia. Tetapi Michael Garcia berkata laporannya sudah dibersihkan oleh FIFA. Beberapa fakta penting sudah hilang dan laporan beliau diputar belit. Ini menambahkan lagi keyakinan ramai pihak bahawa FIFA sudah kotor dengan amalan rasuah. UEFA yang dipimpin oleh Michel Platini secara terang-terangan mengumumkan rasa tidak percaya mereka kepada FIFA yang dipimpin Sepp Blatter. Semasa England mahu mendapatkan hak tuan rumah Piala Dunia 2018, wakil mereka memberitahu seorang naib presiden FIFA meminta 2.5 juta untuk undi beliau. Seorang ahli majlis eksekutif FIFA pula mahu beliau diberi anugerah knighthood daripada Queen Elizabeth. Manakala pada tahun 2011, dua ahli FIFA iaitu Presiden Persatuan Bola Sepak Cameron dan Ivory Coast pula mengaku menerima 1.5 juta US dollar daripada wakil Qatar yang mahukan undi mereka bagi hak tuan rumah Piala Dunia 2022. Presiden FIFA meletakkan jawatan. Sebagai tindak balas kepada dua penyiasatan dan peningkatan tahap kritikan awam, Presiden FIFA Sepp Blatter secara mengejut meletakkan jawatan sebagai presiden hanya beberapa hari selepas memenangi pemilihan semula untuk penggal kelima. Blatter tidak didakwa dalam mana-mana pilihan raya, tetapi selama bertahun-tahun dia telah menjadi subjek banyak dakwaan rasuah. Ini termasuklah dakwaan pembelian undi menggunakan wang pembangunan FIFA yang dibayar untuk mempromosikan bola sepak di negara miskin. Ia juga digunakan sebagai alat untuk memastikan sokongan dalam pemilihan semula. Blatter juga tidak mengaku bersalah dalam ucapan peletakan jawatannya. Sebaliknya, beliau hanya mengakui tuduhan pengkritiknya bahawa dia bukan pemimpin yang sesuai untuk FIFA kerana dia cuba melakukan pembaharuan. Terbaru pada November 2021, Financial Times telah melaporkan bahawa Sepp Blatter dan Michel Platini didakwa dengan penipuan oleh pihak berkuasa Switzerland sebagai sebahagian daripada penyiasatan rasuah yang telah lama dijalankan ke atasnya. Blatter didakwa berikutan penyiasatan selama 6 tahun ke atas bayaran bernilai 2 juta US dollar yang diberikan oleh Blatter untuk dibayar kepada Platini pada tahun 2011 yang didakwa dibuat untuk gaji tambahan ke belakang. Kesimpulannya, skandal rasuah dalam FIFA sebenarnya bukanlah suatu perkara yang baru. Dengan nilai berbilion dolar dalam industri ini, pastinya ia akan menarik ramai dan membuka peluang kepada perasuah. Kegiatan rasuah dalam bola sepak ini telah lama berlaku, namun pada ketika itu, di mana zaman internet belum di hujung jari, menyebabkan berita tidak tersebar secara meluas. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.